Assalamualaikum. Sistem pencernaan manusia, tajuk seterusnya. Okey, apa maksud pencernaan makanan? Okey, pencernaan merujuk kepada proses penguraian makanan yang kompleks kepada molekul yang lebih ringkas dan kecil supaya ianya boleh diserap oleh badan kita, oleh sel-sel badan kita. Okey, proses pencernaan melibatkan enzim. Okey, apa itu enzim? Enzim adalah sejenis bahan yang ada dalam badan, tujuannya menggalakkan atau membantu tindak balas kimia dalam proses sistem pencernaan. Okey, next, pencernaan fizikal. Apa itu pencernaan fizikal? Pencernaan fizikal merujuk kepada proses pemecahan makanan yang kita makan kepada bentuk atau cebisan-cebisan kecil dengan menggunakan bantuan gigi, lidah dan juga air liur. Okey, itu maksud pencernaan fizikal. Okey, setelah selesai, ianya melibatkan proses peristalsis. Apa itu peristalsis? Nanti kita akan bincangkan kemudian. Okey, selain pencernaan fizikal, pencernaan juga melibatkan pencernaan kimia. Okey, pencernaan kimia merujuk kepada proses penguraian makanan kepada bentuk yang kompleks, daripada bentuk-bentuk yang kompleks kepada bentuk yang lebih ringkas dengan bantuan enzim. Sudah ceritakan apa fungsi enzim. Okey, ini perbandingan antara pencernaan fizikal dengan pencernaan kimia. Ini pencernaan fizikal sebelah kiri, sebelah kanan ni pencernaan kimia. Persamaannya, kedua-duanya menyebabkan berlakunya pemecahan makanan dan kedua-duanya berlaku dalam salur pencernaan. Okey, perbezaan. Okey, yang pertama, pencernaan fizikal berlaku di dalam bahagian mulut sahaja. Manakala pencernaan kimia, mulut, perut, duodenum dan usus. Itu beza yang pertama. Beza yang kedua, pencernaan fizikal tidak melibatkan bantuan enzim, tetapi untuk pencernaan kimia ianya melibatkan bantuan enzim. Okey, itu perbezaan dia. Okey, apa itu sistem pencernaan? Okey, yang pertama kita lihat struktur dia. Okey, sistem pencernaan manusia terdiri daripada satu tiub yang kita namakan salur pencernaan dan ianya dibantu oleh organ-organ lain, contohnya hati, pundi hempedu dan pankreas. Okey, jadi kita punya salur pencernaan ada organ yang akan membantu prosesnya. Okey, salur pencernaan merujuk kepada satu tiub yang panjang yang bermula daripada bahagian mulut dan berakhir di bahagian dubur. Itu salur pencernaan, tiub yang panjang. Okey, ini contoh dia. Okey, daripada mulut, salur tu akan bermula masuk ke dalam badan menuju ke bahagian dubur. Okey, mulut, esophagus menuju ke perut, perut pergi ke duodenum, menuju ke usus kecil, pergi ke usus besar, rektum dan akhirnya keluar melalui dubur. Itu salur pencernaan. Okey, aliran makanan dalam salur pencernaan. Okey, mula-mula makanan yang kita makan akan masuk ke mulut. Okey, makanan tersebut akan bergerak menuju ke esophagus. Okey, makanan tadi akan bergerak daripada esophagus masuk ke bahagian perut, perut ke duodenum, duodenum menuju ke usus kecil menuju ke usus besar, ke rektum dan akhirnya keluar melalui bahagian dubur. Okey, itu adalah laluan makanan yang kita makan dalam sistem pencernaan. Okey, apa yang berlaku kat mulut? Okey, di mulut makanan akan dikunyah oleh gigi dan makanan tersebut akan dilemburkan oleh air liur yang ada dalam mulut berkenaan. Okey, dalam air liur kita ada amylase. Okey, amylase ni adalah sejenis enzim, fungsinya menguraikan kanji kepada maltosa. Okey, itu di mulut. Okey, yang kedua, dia akan pergi ke esophagus. Okey, makanan yang kita makan tu akan digerakkan memasuki esophagus dalam bentuk bolus. Okey, bolus tu adalah bentuk bola. Okey, dan proses peristalsis yang berlaku pada dinding esophagus akan menolak bolus tersebut menuju ke perut. Okey, jadi dia akan bergerak perlahan-lahan secara peristalsis. Okey, di perut, okey, apa yang berlaku?
dinding perut akan merembeskan protease sejenis enzim dan juga sejenis asid, iaitu asid hidroklorik. Apa fungsi asid tadi? Mengaktifkan protease dan juga membunuh bakteria yang ada dalam makanan yang kita makan. Protease atau enzim itu akan membantu mencernakan protein kepada bentuk polipeptida, dan makanan berkenaan akan menjadi separa cecair atau nama lainnya dalam bentuk kim. Itu proses yang berlaku di dalam perut. Next, dia menuju ke duodenum. Makanan akan masuk ke bahagian pertama usus kecil yang kita namakan duodenum. Di sini hati akan menghasilkan jus empedu yang disimpan oleh pundi empedu. Apa yang dia buat? Jus empedu akan mengemulsikan lemak kepada bentuk yang lebih kecil dan membantu dalam proses penetralan asid di dalam kim. Selain itu, dalam duodenum, pankreas akan menghasilkan jus pankreas. Dan dalam jus pankreas kita ada enzim amylase, ada enzim protease dan ada enzim lipase. Amylase pankreas akan mencernakan kanji kepada maltosa, protease akan mencernakan polipeptida kepada dipeptiba, dan lipase akan mencernakan lemak kepada asid lemak dan juga gliserol. Ini yang berlaku pada duodenum. Next, menuju ke usus kecil. Di usus kecil, enzim maltase, enzim protease dan juga lipase akan dirembeskan. Apa kerja dia? Maltase mencernakan maltosa kepada glukosa, protease akan mencernakan dipeptida kepada asid amino, dan lipase akan mencernakan lemak kepada asid lemak dan juga gliserol. Selepas selesai di usus kecil, dia pergi ke usus besar. Di usus besar, makanan yang tak dicernakan akan memasuki bahagian usus besar. Di sini proses penyerapan semula air berlaku. Jadi air-air yang masih ada dalam baki makanan tu akan diserap di bahagian usus besar. Kemudian menuju ke bahagian rektum. Makanan yang tidak dicerna dikenali sebagai tinja akan memasuki rektum dan disimpan sementara di dalamnya. Jadi sebelum keluar melalui tubuh sebagai tinja oleh badan kita. Enzim. Apa itu enzim? Tadi adalah jenis bahan yang ada dalam badan kita untuk membantu mencepatkan tindak balas kimia dalam badan. Jadi contoh-contoh enzim amylase, protease dan lipase. Enzim ciri-cirinya ianya diperbuat daripada protein. Tanpa enzim, proses pencernaan akan berlaku dengan kadar yang rendah. Maksudnya apa di sini? Jika tiada enzim, mungkin makanan yang kita makan tu perlukan masa lebih panjang untuk diproses atau dicernakan. Ini ringkasan fungsi-fungsi enzim yang ada dalam badan kita dalam proses pencernaan. Contoh saya ambil nombor 2 tu, maltosa, sejenis gula, akan ditukarkan kepada glukosa oleh satu jenis enzim namanya maltase. Kalau rujuk pada rajah 3.14 ni, kalau perasan, ASE belakang tu rujuk kepada jenis-jenis enzim. Kanji, amylase, protein, protease, polipeptida gunakan protease, dipeptida gunakan protease, lemak gunakan lipase. Dan setiap satu tu ada fungsi masing-masing. Proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyatinjaan. Selesai proses pencernaan, apa yang berlaku? Pada bahagian usus kecil, kita akan jumpa dengan unjuran-unjuran halus yang kita kenali sebagai villus. Apa fungsinya? Villus ini akan membantu meningkatkan luas permukaan bagi membantu proses penyerapan makanan yang dicernakan. Jadi makanan yang tercerna, yang telah terbentuk kepada molekul-molekul kecil akan diserap ke dalam salur peredaran darah melalui dinding usus kecil yang ada villus tersebut. Dan daripada situ, molekul-molekul itu akan dibawa ke seluruh badan melalui sistem peredaran darah. Rujuk ini adalah nak tunjukkan bentuk permukaan dalam usus kecil di mana permukaan dia ada villus. Ini dia punya bentuk lebih
jelas bentuk villus. Okey. Nutrien yang kecil, okey, yang bulat-bulat kat luar tu rujuk kepada makanan yang telah dicernakan. Okey. Manakala yang bentuknya bintang tu makanan yang tidak dicernakan. Okey, jadi apa yang berlaku? Nutrien ataupun makanan yang dah habis dicernakan boleh masuk ke dalam salur darah melalui villus. Okey. Dan dia akan masuk ke dalam kapilari darah yang warna biru dengan merah tu. Okey. Yang tengah-tengah warna hijau tu adalah salur lakteal. Itu adalah laluan untuk hasil makanan lemak dan gliserol. Okey. Untuk makanan yang tak cerna, dia tak akan dapat masuk sebab saiznya besar. Maka dia akan menuju ke usus besar, rektum dan dubur. Okey. Makanan yang lain yang lebih kecil akan masuk lalu dalam salur darah melalui villus. Okey, ini lakteal. Okey, lakteal fungsinya untuk serat lemak yang telah dicernakan. Okey, kat tengah-tengah tu. Okey, lakteal akan menyalurkan lemak ke sistem limfa yang kemudiannya akan disalurkan ke sistem peredaran darah. Okey, dia akan masuk juga dalam salur darah, tapi dia punya laluannya lain. Dia akan lalu lakteal, lemak Yang lain-lain contohnya protein, karbohidrat, dia akan lalu salur darah, lalu villus. Okey, proses pengangkutan hasil pencernaan. Okey, jadi makanan yang telah dicerna akan masuk dalam villus menuju ke sel badan lalu salur darah. Molekul yang telah diserap ke dalam villus akan mengalami asimilasi. Okey, asimilasi adalah proses pengagihan hasil akhir pencernaan bagi kegunaan sel-sel badan. Jadi sel-sel badan akan gunakanlah hasil-hasil nutrien tersebut. Protein untuk pertumbuhan, okey, karbohidrat, lemak untuk tenaga dan lain-lain. Okey, dan akhirnya glukosa akan digunakan untuk dapatkan tenaga melalui proses respirasi. Okey, asid amino daripada protein digunakan untuk membentuk komponen-komponen sel. Asid lemak dan gliserol digunakan untuk penebah haba dan juga pelindung dalam organ dalaman. Okey, itu fungsi hasil pencernaan. Okey, jadi proses yang terlibat dalam asimilasi makanan tercerna, okey, melibatkan sistem pencernaan di mana makanan tadi akan dipecahkan kepada bentuk lebih ringkas menuju ke sistem peredaran di mana makanan yang diringkaskan tadi atau dicernakan tadi akan diedarkan menuju ke sel-sel badan dan akhirnya di sel-sel badan asimilasi berlaku untuk pengagihan hasil tersebut untuk digunakan oleh sel-sel badan berkaitan. Dan akhir sekali proses penyah tinjaan, makanan yang tak dicerna dan makanan yang tidak diserap dalam usus kecil, contohnya serat, sisa-sisa rembesan salur pencernaan, sel-sel mati dan air akan menuju ke usus besar. Okey, semasa bergerak di sepanjang usus besar, air dan juga garam mineral akan diserap semula masuk ke dalam aliran darah. Dan akhirnya sekali makanan tersebut yang tidak diserap dan tidak dicerna menjadi sisa pepejal yang disebut sebagai tinja, dan tinja akan disimpan sementara dalam rektum sebelum disingkirkan melalui dubur. Proses penyingkiran tinja disebut penyah tinjaan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.